Malaysia has confirmed its first locally transmitted case of the novel coronavirus. Assalamualaikum Puan. Salam. Puan sihat? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nafala Syahira, pelajar ISM Psikologi semester 4, Universiti Pendidikan Sultan Idris. So hari ini saya ingin menemui Puan tentang COVID-19. Berkenaan dengan wabak COVID-19 yang amat membimbangkan sekarang ini, apakah pendapat Cik terhadap perkara ini? Bagi saya, wabak ini sangatlah bahaya kalau kita tak rawat dengan cepat. Ia pun dah merebak hampir ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Okey. Bagaimana pula dengan tindakan kerajaan iaitu menyekat pergerakan rakyat? Adakah Cik rasa itu ialah tindakan yang baik? Ya, ianya satu langkah yang baik. Seperti yang Puan tahu, sekarang ni kita dilanda dengan coronavirus, isu coronavirus. Jadi Puan ada tak nak selitkan sedikit isu yang berkaitan dengan coronavirus? Sebagai orang Islam, kita kena yakin dunia kita dah sampai ke penghujung. Tanda-tanda kiamat dah banyak yang kita nampak. Jadi bila dalam tempoh PKP ni, apa yang saya nampak, kita muhasabah dirilah. Mungkin kalau dulu kita semayang kita tak cukup, kita cukupkan. Kalau dulu kita semayang lambat, sibuk dengan hal-hal dunia, kita ubahlah. Tiba waktu masa semayang, kita semayang. Jadi, boleh tak saudari beritahu saya perkara yang saudari lakukan untuk sentiasa kekal positif dalam menghadapi isu atau fasa COVID-19 ini? Antara aktiviti yang saya lakukan adalah meluangkan lebih banyak masa dengan ahli keluarga saya, di mana selama ni masa untuk kami melakukan aktiviti kekeluargaan itu adalah terhad, dan itu saya juga isi masa lapang saya dengan aktiviti-aktiviti yang saya suka tapi saya jarang lakukan sebelum ni, seperti contohnya membaca novel. Dan akhir sekali, saya juga melakukan aktiviti yang boleh mengekalkan kesihatan saya, seperti contohnya aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh seperti menyapu sampah, menyiram pokok bunga dan sebagainya. Baiklah, tadi saya dengar saudari ada menyatakan beberapa aktiviti atau perkara yang saudari lakukan untuk sentiasa kekal positif atau berfikiran terbuka dalam menghadapi isu COVID-19 ini, seperti saudari melakukan aktiviti yang menarik bersama ahli keluarga untuk mengeratkan hubungan sesama saudari. Selain itu, saudari juga mengisi masa lapang dengan hobi saudari seperti membaca novel, dan akhir sekali saudari juga bersenam untuk mengekalkan kesihatan walaupun saudari berada di rumah. Betul ke? Betul. Okey. Jadi macam mana adik mengendali perasaan takut tu? Apa yang adik lakukan? Adik akan cuba jaga kebersihan sebaik-baiknya lah. Gunakan hand sanitizer selalu. Lepas tu kalau ayah nak masuk ke, adik akan bagi dia hand sanitizer lah. Macam itulah. Menurut adik, apa kelebihannya hand sanitizer tu sendiri? Hand sanitizer ni setahu adik boleh menghapuskan kuman. So bila dengan hand sanitizer ni, insyaAllah kuman, kalau ada kuman dia akan hilang lah. Jadi daripada situ adik pakai hand sanitizer, suruh ayah pakai hand sanitizer, jadi kuman tu mudah hilang. Jadi adik akan rasa lebih selamat lah, lebih kurang kerisauan untuk terjangkiti penyakit COVID-19 tu sendiri.
Ada pendapat Encik ke ataupun apa yang Encik nak beritahu berkenaan dengan apa yang merisaukan? Pada pendapat saya, wabak virus COVID-19 ni sangat berbahaya sebab dia cepat merebak. Hanya dengan sentuhan saja daripada seseorang yang menghidapi virus COVID-19, bila kita sentuh dia, kita juga akan kena jangkit sekali. So, benda ni dia akan cepat merebak. So, itulah yang agak merisaukan saya. So, sebab kita tengok kes COVID-19 di Malaysia ni semakin meningkat daripada hari ke hari. Walaupun kerajaan dah memperkenalkan kawalan terhadap kita, tapi kes COVID-19 ni dia tetap juga meningkat daripada hari ke hari. Dan yang paling risaukan saya ialah penyakit ini juga boleh membawa maut. So itulah yang paling risaukan bagi saya. Menurut Encik merasa bimbang berkenaan dengan COVID-19 yang ada di negara kita sebab COVID-19 sendiri sebagai penyakit yang cepat merebak kepada setiap individu, dan juga kita dapat lihat dekat negara kita juga dia punya kes juga semakin bertambah dan juga kes kematian juga semakin meningkat. Jadi itu yang dapat saya rumuskan berkenaan dengan Encik punya masalah yang membuatkan Encik risau berkenaan COVID-19. Saya akan menerangkan tentang aplikasi temu bual dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah dapat mengurangkan perasaan gemetar apabila bercakap dengan orang awam, terutamanya dengan orang yang kita tidak kenali. Hal ini kerana setiap responden kita terdiri daripada orang yang kita tidak kenali ataupun kita tidak pernah berjumpa. Dan yang kedua adalah dari aspek kognitif, iaitu tidak terlalu judgemental dan juga lebih berfikiran terbuka. Dan yang ketiga adalah dapat pengawal ekspresi muka kita dengan lebih baik. Ini sebab masih ramai lagi rakyat Malaysia yang kurang sedar dengan prinsip duduk di rumah. Sebab masih ramai lagi tengok yang ada merayau-rayau tak terhala kat jalan. Saya sangat setuju dengan arahan pemerintah bila kita duduk rumah, benda ni akan Tapi kan puan tak rasa rimas kalau dekat rumah? Saya tak faham kenapa masih ramai lagi orang yang ingkar pada pemerintah. Betul tu, saya pun tak faham lah kenapa diorang buat macam tu. Padahal benda senang je pun. Setelah mengendalikan sesi temu bual, saya telah mendapati bahawa teknik Shuffler amat membantu saya di awal sesi untuk klien berasa lebih selesa semasa ditemu bual. Jadi sebagai refleksi yang saya dapat daripada interview yang saya telah lakukan, saya dapati yang active learning memerlukan saya untuk fokus 100% dengan orang yang telah saya temu bual supaya bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Versi saya bagi assignment active listening ni ialah saya dapat pelajari teknik-teknik yang betul untuk digunakan dalam sesi bersama dengan klien, dan juga dapat mempraktikkan teknik-teknik ni untuk situasi yang tertentu apabila berada dalam sesi bersama dengan klien. Antara refleksi yang saya dapat daripada tugasan ini ialah terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan dan diaplikasikan dalam sesi temu bual yang sebenar. Sebagai contoh, salah satu teknik yang saya gunakan ialah mentafsirkan semula segala maklumat yang diberikan oleh klien dengan menggunakan perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud sebenar maklumat tersebut. Setelah selesai sesi temu bual ini, saya dapati ada beberapa perkara yang harus dititik beratkan oleh penemu bual seperti posisi badan, isyarat ataupun bahasa badan dan juga intonasi suara. Sebelum mula sesi temu bual tu, saya ada rasa sikit lah takut nak bercakap dengan responden kan, tapi sepanjang sesi interview tu saya punya ketakutan tu dah mula turun. Lama-lama kita dah mula rasa selesa dekat dalam sesi temu bual tu.